Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Afri Rizwan selaku moderator pengurusi majlis yang juga merangkap ketua penerangan PAS kawasan yang berusaha lagi yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Datuk Ni Ahmad selaku naib yang di-Ketua PAS Pusat yang juga merupakan timbalan Menteri Besar Kelantan, semua sahabat-sahabat Dewan-Dewan Harian, juga JK PAS Kawasan, ketua-ketua cawangan dan semua sahabat-sahabat pendokong dan juga penyokong PAS yang saya hormati lagi saya kasih sekalian. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama dengan Datuk Ni Ahmad pada malam ini untuk kita mendengar taujihat, pesanan serta update-update politik semasa untuk kita kata informasi dan keselarasan gerak kerja dan juga info di kalangan jentera-jentera PAS, khususnya PAS Kawasan Sungai Buloh, dan pihak PAS Kawasan sebagai saya mewakili mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Ni Ahmad yang sudi bersama-sama kita pada malam ini dalam sesi taujihat dan juga program niaga penerangan semasa. Dan mudah-mudahan kami seluruh JK PAS Kawasan dan juga jentera PAS Kawasan Sungai Buloh mendoakan semoga insya-Allah Datuk diberikan kesihatan, keselamatan dan istiqamah bersama-sama insya-Allah untuk kita meneruskan dan juga menongkah perjuangan ini insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak penerangan PAS Kawasan yang ditajui sekarang ini oleh Saudara Izwan, sebab untuk malam Datuk kita baru saja buat pertukaran portfolio. Sebelum ini Saudara Asri sebagai ketua penerangan, kemudian kita bertukar kepada Saudara Izwan sebagai ketua penerangan, dan sebelum ini Saudara Izwan sebagai SU PAS Kawasan, dan juga Saudara Asri sebelum ini ketua penerangan PAS Kawasan. Kita suap tugas. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Saudara Izwan dan juga jentera penerangan termasuk Afri Latif yang banyak orang kata meluangkan masa untuk menjayakan program yang seperti ini. Siru ala barakatillah. Jazakumullahu khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada yang berbahagia pada Ustaz di atas ucapan aluan yang disampaikan sebentar tadi. Jadi alhamdulillah kita akan meneruskan agenda kita yang seterusnya. Seperti mana yang saya sampaikan tadi, kita akan bahagikan sesi kita pada malam ini kepada dua sesi lah, dua bahagian. Yang pertamanya yang berbahagia Datuk Ni Ahmad akan memberikan ucapan beliau, taklimat beliau. Dan kemudian diikuti dengan soalan-soalan ya. Kita berikan ruang kepada tuan-tuan untuk bertanyakan sebarang soalan, dan kalau boleh soalan itu biarlah orang kata yang boleh memberikan orang kata pencerahan lah kepada kita di peringkat kawasan ini, dan insya-Allah yang berbahagia Datuk akan cuba menjawabnya. Dan tuan-tuan boleh menggunakan chat, in-call messages ataupun chat room tu, boleh bertanya soalan di situ, ataupun nanti saya akan berikan ruang untuk tuan-tuan bertanya secara terus di dalam kita punya sesi live ataupun Google Meet live kita pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala sukacitanya menjemput yang berbahagia Datuk Ni Muhammad bin Abdullah selaku Naib Presiden PAS untuk menyampaikan ucapan beliau pada malam ini. Qala tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati pengurusi majlis, merangkap ketua penerangan PAS Kawasan Sungai Buloh, yang berbahagia Ustaz Zaharuddin ya, Zaharuddin Muhammad, yang di Pertua PAS
kawasan Sungai Buloh, para pimpinan PAS kawasan, pimpinan dewan-dewan, pimpinan peringkat DUN dan juga cawangan, dan semua yang hadir pada malam ini dalam program Likop Penerangan PAS kawasan Sungai Buloh. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PAS kawasan yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama pada malam ini bagi berkongsi maklumat dan juga pandangan tentang parti dan juga tentang politik semasa yang ada dalam tanah air kita. Pertama kita kena ucap syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pukul 11 pagi tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengisytiharkan pasukan ataupun barisan kabinet yang baru yang semua sekali campur-campur, ada 69 menteri dan juga timbalan menteri. Campur Perdana Menteri ada jadi 70. Daripada jumlah semua menteri yang ada itu, kita PAS alhamdulillah dapat mengekalkan jumlah, iaitulah 3 menteri, 3 jawatan menteri dan 5 jawatan timbalan menteri, dengan perubahan 2 orang saja, individu berubah 2 orang, tetapi di segi jumlahnya masih kekal 3 dan 5, jadi semua sekali 8. Kalau tengok analisis yang orang buat, lebih kurang adalah 12% rasanya. Daripada komposisi itu 12%, kita ni ada 12% PAS di dalam kerajaan. Jadi alhamdulillah ini mana kita masuk fasa yang kedua pada pandangan saya setelah kita menjadi sebahagian daripada kerajaan di Putrajaya lebih kurang 17 bulan yang lepas, dan kemudian berlaku pergolakan politik sehingga Tan Sri Muhyiddin meletakkan jawatan dan naik Perdana Menteri yang baru. Jadi kita kira ni pusingan kedua ataupun fasa yang kedua bagi kita PAS ni berada dalam kabinet dan menjadi sebahagian daripada kerajaan yang ada di Malaysia pada hari ini. Dan seperti mana yang kita maklumi bahawa kemasukan ataupun penyertaan kita dalam kabinet persekutuan ini merupakan suatu lonjakan dan suatu pencapaian yang besar dalam perjalanan dan juga sejarah perjuangan PAS ini. Walaupun sebelum ni kita pernah masuk tahun 74 dulu melalui Kerajaan Barisan Nasional menjadi sebahagian daripada kerajaan, tetapi selepas puluhan tahun tu inilah baru kita masuk balik menjadi sebahagian daripada kerajaan. Dan pada pandangan saya ini satu permulaan yang sekiranya dapat dimanfaatkan dengan baik, insya-Allah akan membuka ruang dan juga laluan yang lebih luas dan berpotensi kepada PAS dalam arena politik negara. Dan kita juga merasa gembira kerana pada masa Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri itu, wakil-wakil rakyat kita ataupun menteri dan juga timbalan menteri kita telah menunjukkan prestasi yang baik. Walaupun ada 1-2 perkara ataupun isu yang timbul, tetapi secara umumnya mereka telah melaksanakan tugas di kementerian itu, sama ada sebagai menteri dan juga timbalan menteri itu telah menunjukkan potensi yang baik. Dan tidak banyak yang orang boleh komen. Walaupun pos yang diberikan kepada PAS itu di luar daripada bidang ataupun pengajian masing-masing. Sebagai contoh timbalan presiden kita, kemudian Datuk Dr. Takiri dan 2-3 orang lagi. Tetapi alhamdulillah secara umumnya mereka ini walaupun baru dari segi pengalaman, baru masuk dalam kerajaan, tetapi dengan bimbingan dan juga dengan dokongan daripada semua pihak, alhamdulillah. Dan kita harap dalam pusingan yang kedua ini, walaupun bertukar sedikit dari segi portfolionya, dan kita harap insya-Allah kita boleh tingkatkan lagi. Dan dalam konteks secara umumnya, ini satu pencapaian yang besar dan menjadi tanggungjawab kita untuk mengekalkan sekurang-kurangnya prestasi kita. Kalau kita boleh naikkan lagi, itu adalah suatu benda yang bagus. Tetapi performance yang ditunjukkan ini akan menjadi kayu ukur
dan juga menjadi penentu kepada sokongan masyarakat selepas daripada ini. Lebih lagi dalam konteks hari ini saya tengok bila kita mendapat jawatan Menteri Agama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian agama, walaupun sebelum ni kita sudah ada timbalan menteri, tetapi menteri dipegang oleh bukan orang parti. Jadi ini pusingan ini menteri dan juga timbalan menteri kedua-duanya dipegang oleh ahli parlimen dan juga senator daripada PAS. Jadi ini satu cabaran yang besar. Kerana biasanya orang melihat PAS ni dari sudut agama. Kerana kita mengisytiharkan kita ni sebuah parti Islam. Perjuangan kita adalah untuk menegakkan Islam di Malaysia ini. Jadi fokus yang paling utama tentulah kepada portfolio agama. Orang nak tengok setakat mana kemampuan dan kebolehan pimpinan PAS ini berperanan apabila diberi jawatan tersebut. Apa yang mereka rancang dan apa yang mereka boleh buat. Dan cabaran ini menjadi besar kerana masa yang ada ni amat terhad. Kabinet yang ada pada hari ini, seperti mana kabinet yang sebelum pada ni, pada pandangan saya ialah kabinet yang bersifat sementara. Sementara dalam arti kata menunggu masa untuk menghadapi pilihan umum. Kita sudah melepasi 3 tahun penggal. Satu penggal ni ada 5 tahun dan kita sudah pun melepasi tahun yang ketiga pada bulan 5 yang lepas. Dan sekarang ni kita masuk dalam tahun yang keempat. Mana ada lebih kurang 2 tahun, kasar-kasar kita sebut. Walaupun tak cutak sampai 2 tahun dah. Edah ataupun tempoh parlimen ni perlu dibubarkan. Jadi masa yang ada kurang daripada 2 tahun ni satu masa yang amat pendek. Dan amat mencabar kepada kita. Jadi apa yang kita buat dalam masa 2 tahun inilah akan menjadi penentu kepada naik jatuh bangunnya perjuangan PAS pada masa akan datang. Kalau kita boleh memberikan hasil dan prestasi yang terbaik, saya percaya sokongan kepada parti kita akan menjadi lebih besar pada pilihan yang akan datang dan kita boleh menang lebih banyak kerusi. Walaupun hari ini kita hanya menang 18, tetapi dengan pendekatan politik yang kita bawa dan dengan prestasi yang kita tunjukkan ini, insya-Allah kita boleh pergi lebih daripada itu dan menjadi antara komponen yang kukuh di dalam kerajaan yang akan ditubuhkan selepas daripada ini. Jadi ini cabaran ini besar dan ini kita harap supaya pimpinan kita yang dilantik menjadi menteri dan timbalan menteri ini boleh berbincang merangka program perancangan. Mungkin kita tidak boleh buat banyak sebab masa ada lebih kurang 2 tahun saja. Dan kita sendiri pun sebagai ahli dan juga penyokong PAS tidak boleh expect suatu benda yang besar yang kita boleh buat. Nombor satu sekali ialah kerana masa yang terhad. Yang kedua kerana majoriti yang ada pada kita, kerajaan ini hanya ada 115 kerusi saja berbanding dengan pembangkang. Jadi kelebihannya tidak banyak dan tidak banyak. Jadi apa-apa pun boleh berlaku dalam tempoh lebih kurang 2 tahun ini. Maka sebab tu kita sendiri pun jangan expect terlalu besar. Expectation kita tidak boleh lebih. Cuma kita tengok biarlah benda yang dibuat oleh menteri-menteri kita benda yang signifikan. Benda yang boleh menunjukkan kemampuan dan kebolehan kita untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan. Dan inilah juga peluang kepada kita orang PAS untuk meningkatkan usaha kita. Kita tidak boleh harap kepada menteri saja untuk perform, tetapi kita juga di peringkat kawasan dan juga di semua peringkat di seluruh negara, bukan hanya kawasan Sungai Buloh, tapi di seluruh negara juga mesti meningkatkan kualiti kepimpinan kita, kualiti parti kita, kualiti program kita supaya orang melihat PAS ni ada kemampuan untuk menjadi pilihan. Isu yang kita hadapi pada hari ini sejak dulu sampai hari ini, kenapa kita PAS ni tak boleh bergerak jauh dalam politik negara, ialah isunya kita ialah isu keyakinan. Masyarakat secara umumnya berdasarkan pergaulan saya dengan mereka yang bukan ahli PAS, pergaulan saya dengan orang bukan Islam ini, masalah besar ni yang menghalang mengundi PAS ialah kerana ketidakyakinan. Saya sebut secara terang. Mereka lihat, pandangan mereka. Saya sebut ni pandangan mereka, pandangan pengundi, terutama orang yang bukan orang PAS. Mereka tidak yakin ataupun kurang yakin
dengan kemampuan PAS. Bolehkah PAS ni menjadi sebuah kerajaan? Bolehkah pemimpin PAS ni menjadi pemimpin negara? Dalam konteks negara yang masyarakat majmuk, negara ni sebuah negara yang moden, dengan latar belakang budaya, agama dan sebagainya yang berbagai ni, dan berhadapan dengan cabaran daripada kuasa politik barat. Jadi ini antara persoalan-persoalan yang ada dalam kepala pengundi. Dan ini yang menghalang mereka memberikan undi kepada PAS. Dia melihat orang PAS ni bagus. Di segi peribadinya, orang PAS ni secara umumnya bagus. Gambaran masyarakatnya orang PAS ni orang baik. Tetapi kemampuan itu, yang selalu ditimbulkan kemampuan itu. Jadi maka sebab itulah kita yang berada di kawasan dan kita yang berada di DUN ini mesti memainkan peranan dan membuktikan kepada masyarakat bahawa bukan hanya kita ada pemimpin di atas yang bagus, tetapi kita di sendiri, di peringkat-peringkat sokongan ini ada kualiti. Ada kualiti. Maka sebab itu kita pun mesti menonjolkan diri kita dari segi organisasi, dari segi program, dari segi pandangan-pandangan, biar orang nampak yang boleh masuk dalam zaman moden pada hari ini. Dan kita sebenarnya ada kekuatan. Islam ini bukan PAS saja, Islam itu sendiri mempunyai kekuatan. Ada kekuatan dia sendiri. Quran dengan sunnah yang menjadi teras dan rujukan kepada agama kita ni mempunyai kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Tetapi masalah yang kita hadapi adalah kemampuan kita sendiri, kefahaman kita terhadap ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita nak menterjemahkan prinsip-prinsip dan idealisme yang ada di dalam Al-Quran itu dalam konteks semasa, dalam konteks moden. Sebenarnya dalam Islam ni banyak dah jawapan-jawapan. Sebab masalah yang ada pada hari ini, masalah yang dihadapi oleh manusia pada hari ini sama saja dengan zaman dahulu. Cuma dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Tapi inti masalah tu sama saja. Dulu, sekarang, zaman Nabi, zaman ni sama saja. Zaman ni sama saja. Jadi, kalau kita boleh memahami agama kita dengan baik dan kita ada bekalan-bekalan yang cukup yang kita gali daripada tulisan-tulisan ulama, insya-Allah kita boleh berperanan. Sebagai contoh yang paling mudah, kita tengok dalam kisah Nabi Yusuf. Kalau kita baca dalam kisah Nabi Yusuf ni, bagaimana hasil daripada mimpi raja pada waktu itu yang melihat 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan 7 tangkai padi, kalau kita padilah, 7 tangkai gandum yang berisi dengan 7 tangkai gandum yang kering. Lalu Nabi Yusuf mentafsirkan dengan ilmu yang diberikan oleh Tuhan itu, dia mentafsirkan bahawa 7 tahun ni kamu akan mencapai pencapaian ekonomi yang tinggi. Kalau dalam bahasa kita KDNK per kapita, kemudian economic growth-nya tinggi, pencapaian yang tinggi dalam masa 7 tahun. Lepas tu akan berlaku kemelesiatan ekonomi ataupun pada zaman itu kemarau. Kerana masyarakat pada waktu itu ialah masyarakat pertanian. Orang hidup dengan hasil pertanian dan banyak bergantung kepada air hujan yang turun. Jadi bila berlaku kemarau yang panjang, hasil tanaman ini, tumbuh-tumbuhan tidak menjadi. Binatang ternak pun tidak akan melahirkan susu dan juga tidak akan gemuk. Jadi itu maka Nabi Yusuf tafsirkan itu. Bila raja dengar ni, orang lain semua tak boleh tafsir. Nabi Yusuf seorang boleh tafsir, akhirnya raja ambil Nabi Yusuf. Dan nak bagi jawatan kerana dia boleh menjelaskan mimpi yang membingungkan raja dan juga pembesar-pembesar lain. Dalam kisah itu Nabi Yusuf minta ij'alli ala khazainil ard. Dia minta dengan raja tu ij'alli. Ij'alni ataupun ij'alli ala khazainil ard. Jadi kalau aku ini menjadi kalau kita guna bahasa kita hari ini menteri keuangan, menteri ekonomi. Sebab ini hafizun alim, kerana aku ni tahu dan aku ni boleh dipercayai. Jadi dengan pengurusan ekonomi dan keuangan yang dibuat oleh Nabi Yusuf itu, akhirnya Mesir ni orang kata prosper. 7 tahun yang pertama itu hebat, dan bila berlaku kemarau panjang, negeri Mesir boleh survive. Negeri Mesir boleh survive sehingga orang kampung keliling itu semua datang, termasuklah keluarga Nabi
Nabi Yusuf sendiri yang berada di Palestin mengembara untuk mencari bahan-bahan makanan dan juga keperluan hidup mereka. Orang datang ke Mesir. Kenapa? Kerana kebijaksanaan pengurusan ekonomi dan juga keuangan negara Mesir pada waktu yang dilaksanakan oleh Nabi Yusuf AS. Maknanya Nabi Yusuf tu bergerak tu, kalau kita sekarang ni terlebar lah ni. Nabi Yusuf ni ulama lah kalau bahasa kita hari ni. Cuma dia ni konteks Nabi. Tapi kalau kita ambil dalam konteks kita pada hari ni, di mana tidak ada Nabi dan Rasul, maka ni lah orang alim lah. Dia ni orang alim, orang yang faham agama, orang yang tahu agama. Tapi dengan ilmu itu, dia boleh mentadbir negeri. Boleh mentadbir negara dan mengurus ekonomi dengan baik. Sehingga 7 tahun kemarau yang panjang itu, negara Mesir boleh survive. Tidak payah buta dengan bank dunia sebagai contoh. Kalau bahasa kita hari terpaksa cari bank dunia, bank itu, bank ini, bank pembangunan Asia dan sebagainya. Tak perlu sampai ke situ. Jadi ini yang penting. Ini yang penting kepada kita. Kepada kita orang PAS, bila kita ada peluang pada hari ini, kita duduk di dalam kerajaan, maka kita kena memberikan prestasi yang baik. Dan kita sendiri pun kena tingkatkan kualiti kita di peringkat kawasan. Sebab tu kita tak boleh lagi pemimpin, orang kata, payah kata-kata, ambil lebih kurang saja. Ambil lebih kurang. Kita kena pilih, biarlah pemimpin kita yang orang yang ada kualiti. Dan orang yang jadi pemimpin hari ini pun mesti berusaha. Mesti berusaha untuk meningkatkan kualiti diri dia. Termasuklah saya sendiri pun, kita kena tambahkan lagi ilmu, kepahaman kita, dan kita boleh bawa agama ni dalam konteks moden yang ada pada hari ini. Jadi ini isu yang besar yang saya tengok yang perlu kita buat. Jadi asas yang paling asas sekali ialah kita kena memahami tentang parti kita sendiri. Saya selalu tekankan ini sebab antara cabaran besar yang kita yang akan kita hadapi pada masa akan datang ialah cabaran-cabaran yang boleh menyebabkan kita menjadi sanksi. Kita menjadi sanksi dan kita sendiri kadang-kadang timbul keraguan terhadap parti kita sendiri. Sebab itulah kefahaman kita terhadap parti kita. Kefahaman kita terhadap perjuangan Islam yang kita bawa ini mesti kita tingkatkan. Sebab kita tak boleh nafikan hakikat bahawa ada sebahagian daripada kita ni masuk PAS ni, dia turut orang ya. Dia terikut-ikut. Dia sendiri tidak faham apa itu PAS, apa perjuangan PAS. Jadi kita sendiri kena tingkatkan benda ni. Sebab kalau tidak, kita sendiri akan mempertikaikan. Kita akan mempertikaikan parti kita. Sebagai contohnya, saya sebut terang. Sebahagian daripada yang masuk PAN itu. Yang masuk PAN itu saya sebut, sebab kita kenal semua kawan-kawan kita. Sebahagian itu, antara sebab dia masuk PAN, kerana dia tidak yakin dengan parti ni. Saya ingat perkataan-perkataan mereka sebelum dia keluar tu. Mereka kata, selagi PAS duduk lagu ni, dipimpin oleh presiden yang ada, sampai bila kita tak boleh merintah Malaysia. Ini antara faktor mereka ni keluar daripada PAS masuk PAN. Kerana dia tidak yakin dengan pendekatan, dengan jalan yang kita pilih. Tapi hari ini, perkembangan politik ini membuktikan bahawa apa? Bahawa pendekatan yang dibawa, yang kita pilih, yang dibawa oleh presiden ini, berjaya meletakkan kita PAS di Putrajaya. Dengan tidak keluar daripada PAS. Jadi kejayaan kita duduk di Putrajaya ni, dan ini untuk pusingan yang kedua ni, menjadi bukti bahawa pendekatan kita selama ini adalah betul. Dan kalau kita tengok presiden kita ni, pandangan-pandangan politik dia mendahului. Bukan nak puji ni kerana dia presiden. Tapi kita tengok, dulu dia bercakap tentang kerajaan perpaduan pada zaman Tun Abdullah Badawi. Masa tu bercakap tentang kerajaan perpaduan. Iaitu tidak ada pembangkang di Malaysia, semuanya bersama-sama. Masa tu orang PAS sendiri lawan. Kerana orang PAS pun sendiri tidak faham dan ada orang yang tak setuju. Kenapa? Kerana dia tahu kalau idea Presiden PAS ni diterima, peluang dia nak jadi Perdana Menteri tak boleh. Sebab ada orang di Malaysia ni yang gila-gila ingat nak jadi Perdana Menteri. Itu yang jadi masalah dia. Jadi akhirnya dijajah pada waktu bahawa idea Presiden PAS ni nak masuk UMNO. Nak duduk sekali dengan UMNO. Sedangkan bukan itu idea kerajaan perpaduannya. Iaitu kerajaan yang tidak ada pembangkang. Parti-parti yang boleh duduk di luar kerajaan tapi mereka tidak menjadi pembangkang. Mereka menyokong kerajaan dan memberikan pandangan-pandangan dalam isu-isu yang
boleh kita bagi pandangan, boleh kita tegur untuk memperelok dan memperbaiki perancangan kerajaan. Tapi jadi isu besar sehingga Presiden terpaksa break dan undur, senyap, tak cakap. Tapi lepas pada Presiden bercakap tu, orang lain pula bercakap. Presiden PKR pada waktu sebut tentang apa ni, dia tak panggil kerajaan perpaduan. Istilah apa dia panggil masa tu, guna. Tapi konsepnya sama. Dan lepas tu akhirnya hari ni, bila kita bercakap tentang pendekatan politik merentas parti. Merentas parti ialah sebahagian daripada idea unity government yang pernah disebut oleh Presiden PAS dulu. 10 tahun lepas disebut, lebih pada 10 tahun lepas. Hari ni baru orang nampak praktikalnya idea tersebut. Baru orang nampak apa ni, advance-nya idea tersebut. Begitulah juga pada waktu tu bila timbul cerita macam mana PAS ni nak meretah Malaysia. Sebab PAS ni Tok Alim belaka, orang mengaji agama saja. Bidang kesihatan, bidang apa. Pertama orang yang bercakap ni dia tidak tahu bahawa dalam PAS ni ramai profesional. Ramai profesional. Walaupun orang kata bila orang PAS ni lari masuk PAN, habis dah profesional. Sebenarnya tak habis. Makin ramai profesional yang ada dalam PAS. Tak jadi soal. Tapi Presiden pada waktu tu untuk menyelesaikan isu ini, bagaimana solution yang kita kemukakan. Sebab mungkin yang profesional jadi calon PAS ni tak menang. Yang menang ustaz-ustaz belaka. Orang yang kita guna bahasa tidak profesional lah. Maka Presiden telah menunjukkan idea pada waktu itu kerajaan teknokrat. Kerajaan teknokrat. Iaitu mengambil orang yang pakar dalam bidang-bidang tertentu dan dilantik sebagai menteri dalam bidang yang berkenaan. Itulah idea kerajaan teknokrat. Dan sebelum pada itu, keluar idea BPMS, budaya politik matang dan sejahtera. Budaya politik matang ni ialah budaya politik yang berlawan dalam isu-isu yang kita boleh patut berlawan. Dan kita boleh bekerjasama dalam isu-isu yang boleh kita kerjasama. Sebab tu saya selalu sebut, kita ni belaga ni, jangan lebih berat daripada biri. Biri ni, binatang, dia belaga, tapi ada masa dia berhenti. Dia undur, tengok, gapo. Bukan kata, pung belaga tu lekat, tanduk pakai lekat, kepas kemapuh. Tidaklah gitu. Mana bukan berlawan semua. Ada masa kita berlawan, ada masa kita duduk sekali. Duduk berbincang. Sebab apa? Untuk kebaikan negara. Untuk kebaikan ummah. Untuk kebaikan rakyat. Dan inilah budaya politik matang dan sejahtera. Dan idea politik merentas parti ini ialah mengambil daripada konsep tadi. Budaya politik matang dan sejahtera. Jadi ini contoh-contoh saya tunjuk yang telah gagasan-gagasan pemikiran yang telah dikemukakan kepada rakyat melalui Presiden kita. Dan ini yang kita pun kena develop. Kita kena develop. Ambil sekarang ni. Dan sekarang ni kita bercakap tentang perpaduan yang berasaskan kepada Islam. Maka sebab itulah kita di peringkat kawasan, di peringkat mana pun, kita kena berusaha membina perkara tersebut. Menaikkan lagi, dan kita jangan berlawan tak kalu. Jangan jadi pembangkang yang tidak ada faedah. Musim COVID, musim apa pun, duk kira nak tukar kerajaan. Duk kira nak tukar Perdana Menteri. Itu pembangkang tanpa faedah. Negara lain tak berjumpa macam tu. Pembangkang dia duduk dengan kerajaan dalam menghadapi pandemik COVID. Sebab tu dia boleh selesai banyak isu COVID ini. Tapi kita ni kerana ramai orang yang nak jadi Perdana Menteri. Itu jadi masalah kita di Malaysia. Jadi sini ini penting. Ini penting untuk kita tengok benar. Dan inilah antara cabaran besar yang kita hadapi di peringkat pusat, di peringkat negeri, di peringkat kawasan dan juga di peringkat DUN. Dan ini memerlukan kebijaksanaan kita. Kebijaksanaan kita. Sebab tu saya selalu sebut dan tokoh-tokoh politik yang lepas pun, kalau kita baca dalam tulisan pun, banyak orang sebut kalau kita nak jadi ahli politik yang baik, kita mesti menguasai sejarah. Kita mesti memahami sejarah. Oleh kerana kita PAS ni sebuah parti Islam, maka kita pimpinan terutamanya, pimpinan PAS mesti memahami sejarah Islam. Membaca sejarah Islam dan memahami peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kerana di situlah banyak jawapan-jawapan kepada isu-isu yang kita hadapi. Di samping bimbingan Al-Quran dan Sunnah, tindakan-tindakan pemimpin-pemimpin pada waktu zaman Sayyidina Umar Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman,
Umar bin Abdul Aziz, lepas tu zaman Muawiyah. Semua ini banyak pedoman-pedoman yang kita boleh ambil melalui sirah sahabat-sahabat Nabi ni. Sebab dalam satu hadis yang dibawa oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tu, satu hadis, walaupun hadis ni saya rasa tak ada lah kitab-kitab yang utama, tetapi maknanya cukup hebat. Iaitu Nabi SAW bersabda, dia kata ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku ni, iaitu sahabat-sahabat Nabi ni, Nabi kata umpama bintang di langit. Kan nujum. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapa-siapa pun, dengan mana-mana sahabat aku pun yang kamu jadikan contoh, yang kamu jadikan ikutan, yang kamu jadikan model, ihtadaitum, nescaya kamu akan mendapat pedoman, akan mendapat panduan. Itu yang penting. Dan dalam sejarah, sahabat-sahabat banyak. Khulafa Rasyidin itu memang nombor satu. Lepas tu Umar bin Abdul Aziz, yang dianggap sebagai khalifah yang kelima, Ar-Rasyidin yang kelima. Dan lepas tu Muawiyah sendiri, sahabat-sahabat Amr bin As, gapo semua ni, tokoh-tokoh ini, walaupun ada kekurangan, ada kelebihan atas sifat dia manusia, tapi banyak pedoman-pedoman yang kita boleh ambil, yang kita boleh belajar, yang boleh kita guna pakai dalam era kita pada hari ini. Dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah dan sirah Nabi, sahabat dan juga para tabi'in ini, kita boleh tengok macam mana kita nak handle, kita nak berdepan dengan zaman dan bagaimana kita bergerak dalam politik. Jadi ini yang penting. Sebab kalau tidak, kita mungkin mengambil tindakan-tindakan yang salah. Kalau kita tidak faham Quran dengan hadis, kita tidak faham sirah, mungkin kita mengambil pendekatan yang salah. Sebab politik ni ada dua kan. Secara mudahnya politik Islam, politik sekular. Itu pembahagian dia, secara mudahnya. Jadi kalau kita tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan sejarah ini, kita mungkin akan mengambil tindakan-tindakan yang hebat, tapi sekular sifat dia. Sekular sifat dia. Jadi sini yang penting kepada kita. Sebab bila kita faham ini, kita boleh ikut tindakan-tindakan dan gerakan-gerakan pimpinan kita. Kita tidak akan bersoal. Hari ini, kerana sebahagian daripada kita tidak faham, sebab tu kadang-kadang bila presiden buat statement ke, ataupun parti mengambil langkah-langkah tertentu, di kalangan kita sendiri pun soal. Bapa buat gini, bapa gini, kenapa gitu, kenapa gini? Pasal kita tidak faham parti kita sendiri. Sebab itulah memahami parti kita, mengenal parti kita ni penting. Kita kena kenal apa dia ni. Sifat parti kita. Ciri-ciri parti kita sendiri. Bila kita boleh faham ini, kita boleh gerak sekali dengan parti. Kalau tidak, kita akan berik di tengah jalan. Kita akan berik di tengah jalan. Dan macam mana kita nak faham tentang parti kita, antaranya, kita tengok dengan statement presiden. Itu nombor satu sekali. Kenyataan-kenyataan presiden, timbalan presiden dan Setiausaha Agung. Ini adalah pedoman-pedoman kita dalam tindakan-tindakan politik. Dan kita duduk sekali dengan situ. Barulah kita boleh bergerak laju dan kita boleh mencapai matlamat. Walaupun boleh jadi kadang-kadang kita tidak faham. Ada setengah orang dia soal macam mana kata kita tak faham. Memang ada kadang-kadang kita tidak faham. Dan kita tidak ada masa untuk diberikan penerangan. Kerana kadang-kadang tindakan itu terpaksa diambil dalam tempoh yang cepat. Dia ada dalam politik macam bisnes. Bisnes ni lewat seminit, 2 minit kita buat keputusan, orang boleh rugi berjuta-juta. Orang boleh rugi berbilion. Kalau kita baca di segi bisnes ni. Decision itu mesti dibuat dalam masanya segera. Politik pun macam tu juga. Ada masa keputusan mesti dibuat dalam masa yang cepat. Tak sempat nak mesyuarat, tak sempat nak panggil muktamar sebagai contohnya. Tapi perlu dibuat keputusan. Maka pada waktu itu presiden biasanya akan panggil seorang dua orang. Ataupun dia buat keputusan sendiri. Dan lepas tu baru dimaklumkan kepada pimpinan di peringkat pusat. Orang bisnes pun macam tu juga. Sebab silap sikit kita, saya kadang-kadang baca tulisan-tulisan tentang bisnes ni, ada orang cerita, dia lewat seminit saja buat keputusan. Offer diberikan, dia lambat jawab. Bila dia nak study dulu. Bila nak study, orang lain sudah ambil offer tersebut. Dan orang syarikat yang ambil offer tersebut dapat untung ratus-ratus juta. Dia menyesal kerana 1 minit lewat. Jadi ini penting. Baru ini penting yang kita kena ingat dalam bab ni. Dan cabarannya akan jadi lebih besar lagi. Cuma dalam masa yang ringkas ini, kerana
Saya diberikan 40 minit saja. Jadi tidak banyak yang kita boleh bincang. Tapi mungkin ada masa-masa tertentu kita boleh bincang dengan lebih detail. Bila kita faham ni, kita faham kaedah-kaedah bergerak, faham apa ni qawaid fiqhiyah, usul fiqh dan sebagainya, kita akan boleh bergerak dengan cantik. Dan kita boleh berdepan dengan isu-isu yang berlaku ni. Yang paling penting ialah kita boleh mencapai cita-cita kita. Dan peluang ini sudah terbuka hari ini. Bila kita sudah masuk dalam kerajaan, menjadi sebahagian kerajaan, maknanya laluan kita semakin terbuka untuk menjadi memiliki kuasa politik yang lebih dominan dalam kerajaan pada masa-masa yang akan datang. Sebab tu saya sebelum ni pernah sebut bahawa zaman ni zaman kita PAS. Zaman untuk PAS. Tetapi kemampuan ataupun peluang ini bergantung kepada kemampuan kita. Bolehkah kita merebut peluang yang diberikan ini? Mampukah kita mengambil kesempatan daripada peluang yang ada ini untuk mencapai kejayaan dalam perjuangan kita. Itulah saya nak sebut lebih kurang dalam masa yang diberikan ini. Dan untuk makluman tuan-tuan yang menyaksikan Facebook saya ni, siaran langsung ni setakat ini saja. Lepas ni soal jawab ni kita buat secara tertutup kerana mungkin ada isu-isu yang bersifat dalaman yang tidak sesuai untuk dibincangkan secara umum. Sekian, terima kasih sekali lagi kepada PAS kawasan dan kepada semua yang mengikuti program pada malam ini. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.